wa ilal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i wa salihin wal ulama lana syai'un lillahi lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khair, Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina bihikmatika fatuhal 'arifin wa anshur 'alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya pada pagi yang penuh keberkatan ini, sekali lagi dapat kita bersama-sama di dalam satu majlis ilmu secara online bersama dengan kitab Mutiara Minhajul Abidin susunan Sahibul Fadilah Ustaz Raja Ahmad Mukhlis Raja Jamaluddin Hafizallah Ta'ala. Ringkasan daripada isi kitab Minhajul Abidin bagi Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah. Kita sambung bacaan kitab ini pada muka surat 63. Ya. Betul tak 63 nombor 3? Betul, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata penyusun kitab ini hafizahullahu ta'ala, ketiga, beza antara lintasan permulaan atau ilham kebaikan sama ada ia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala atau malaikat yang memberi ilham. Ya, kepada tuan-tuan dan puan-puan, ingatkan balik, kita sedang berbicara berhubung dengan halangan-halangan hamba-hamba yang ingin menyempurnakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan ibadat, jalan penuh liku dan rintangan. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Minhajul Abidin menyusunkan 7 banjaran-banjaran gunung yang menghalang perjalanan ahli ibadah, yang wajib atas kita merentasi dan mendaki banjaran-banjaran ini untuk kita sampai kepada matlamat, yakni matlamat kita beribadat kepada Allah untuk mendapat redha dan perkenan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sedang
menghadapi banjaran gunung ataupun halangan yang ketiga, yaitu salah satu rintangannya yaitu hasutan syaitan. Dalam kita nak memahami bagaimana syaitan membisikkan pada hati kita ragu-ragu ataupun was-was supaya dapat menghalang daripada konsentrasi ataupun tumpuan kita kepada ibadat kita. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menceritakan kepada kita ini bahawa bermula sesuatu tindakan ini daripada timbul lintasan dalam hati. Lintasan dalam hati ini, kata Imam Al-Ghazali, yang berlaku kepada kita setiap hari adalah berpunca daripada 4 sumber. Pertama, lintasan daripada Allah. Lintasan hati, yakni keinginan sesuatu pada hati kita untuk membuat atau meninggal sesuatu yang datang dari Allah. Yang kedua, lintasan hati yang datang daripada bisikan ataupun dorongan daripada malaikat mulhim yang memberikan ilham. Yang ketiga, lintasan hati daripada syaitan yang membisikkan was-was. Yang keempatnya yaitu lintasan hati daripada nafsu kita sendiri, yakni nafsu amarah bisu, nafsu yang sentiasa mengajak kepada kejahatan. Baik. Hari ini insya-Allah kita nak sambung berhubung dengan lintasan hati. Dalam perkara mana? Dalam bagaimanakah kita nak membezakan di antara lintasan hati kebaikan ataupun ilham kebaikan. Macam mana nak membezakan yang mana datang daripada Allah ataupun daripada malaikat? Kerana lintasan hati dari Allah dan daripada malaikat merupakan lintasan hati kebaikan. Baik. Muka surat 64 yang atas sekali kita kena pandang, kita kena tilik kepada 3 segi. Saya bubuh nombor. Pertama, ya, tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan nombor yang pertama, jika lintasan itu kuat dan konsisten, maka ia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sebaliknya, maknanya tidak kuat dan tidak konsisten, boleh berubah-ubah, maka ia daripada malaikat. Jadi kita ukur lintasan hati yang kita dapat pada hati kita. Jika lintasan itu niat ataupun dorongan pada hati kita nak buat sesuatu kebaikan, lintasan itu datang dengan kuat dan konsisten, maknanya teguh, stabil. Kita kata dia dalam keadaan yang tetap, ya, ada kekuatan, maka sebenarnya itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika lintasan itu, lintasan kebaikan itu datang tetapi dia nak berubah-ubah, dia nak ragu-ragu, maka ia tidak kuat dan tidak konsisten, maka itu ialah daripada malaikat. Kerana bisikan malaikat memberi ilham kebaikan ini sekadar menasihatkan kita, sekadar menggemarkan kita kepada kebajikan. Tetapi jika datang daripada Allah, ia merupakan satu nikmat yang Allah pilih nak bagi kepada siapa hambanya dengan memberikan kekuatan untuk membuat
sesuatu dengan kuat dan dengan teguh, dengan konsisten. Itu kata Imam Al-Ghazali. Yang kedua, jika lintasan tersebut, lintasan kebaikan, ini kita nak beza. Mana lintasan kebaikan antara lintasan dari Allah dan malaikat. Macam mana nak membeza? Jika lintasan tersebut, lintasan kebaikan itu hadir setelah amal ketaatan yang telah dilakukan. Maknanya lintas nak buat kebaikan lagi setelah kita mentaati Allah, maka ia daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menambah-nambah lagi. Sebab kita dipilih oleh Allah kerana kita telah tetap dan kita telah bersungguh-sungguh melakukan ketaatan. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 69 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maksudnya, jadi mereka-mereka yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, nescaya kami akan hidayatkan mereka akan jalan-jalan kami. Maknanya mereka yang bersungguh-sungguh mentaati Allah, bersungguh-sungguh mencari redha Allah, Allah akan tunjukkan lagi jalan-jalan yang menyampaikan kepada redha-Nya. Sebab itu kalau ada terlintas hati nak buat kebaikan setelah ketaatan dilaksanakan, maka ia anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kata Imam Al-Ghazali, jika lintasan tersebut hadir bukan setelah sesuatu amal ketaatan. Jadi maknanya tiba-tiba hadir nak buat kebaikan. Tiba-tiba hadir nak bercakap sesuatu yang elok. Tiba-tiba hadir sesuatu nak meninggalkan perkara yang tidak elok. Maka yang datang tiba-tiba begini adalah selalunya daripada bisikan ataupun ilham malaikat mulhim yang membisikkan pada hati kita. Jadi untuk kita nak mendapatkan ilham daripada Allah, untuk kita nak dapatkan lintasan hati daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tetaplah istiqamahlah di dalam taat kita. Insya-Allah kita belajar, kita mengaji, kita beramal, Allah akan lintaskan lagi kebajikan-kebajikan kepada kita sehingga kita ini sentiasa di dalam bertindak di dalam keadaan kebaikan. Yang ketiga, jika lintasan kebaikan, kata Imam Ghazali, nih, terlintas hati ni, lintasan ni. Kita kena ingat apa dia lintasan hati, ingat balik. Lintasan hati ialah kesan-kesan yang terjadi dalam hati seseorang hamba yang mendorong dia membuat sesuatu ataupun mendorong dia meninggalkan sesuatu. Itu dipanggil lintasan hati. Biasanya lintasan hati ini mencetuskan perbuatan seseorang itu. Jadi dia bermula di situ, lintasan hati. Jadi lintasan hati ada yang baik, datang dari Allah dan malaikat. Lintasan hati yang tidak baik datang daripada bisikan syaitan dan keinginan hawa nafsu. Baik. Jika lintasan kebaikan berkaitan dengan kebaikan hati. Nih. Lintah di hati berhubung dengan amalan-amalan hati. Amalan batin ni. Ya. Mana dia? Rasa nak mengikhlaskan perbuatan kita. Tu nak buat sesuatu, nak ikhlaskan betul-betul. Nak menyucikan hati daripada segala sifat mazmumah, sifat hati yang tidak elok, dengki, hasad,
Semua nak buat. Itu. Atau perkara dalaman. Perkara dalaman ni perkara dalam hati. Seperti akidah. Seperti nak menetapkan sesuatu yang berhubung dengan pegangan agama. Terlintas dalam hati. Nak mengaji dalam hal-hal berhubung dengan kenal Allah. Nak mengaji ilmu tauhid. Nak mendalamkan pengajian-pengajian yang berkaitan dengan akidah misalnya. Dan perkara ketaatan yang asas. Asas di sini ialah asas agama. Asas agama ini iaitu umbi agama. Umbi agama ni apa? Umbi agama ini ialah akidah. Kan? Sebab Nabi SAW sebut awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu ialah mengenal Allah. Jadi kalau ada timbul pada hati kita keinginan untuk kita belajar ilmu tauhid, untuk nak kenal Allah, nak kenal Rasul, nak kenal rukun iman, nak pegang dengan pegangan yang jitu dan kukuh, maka ada lintasan hati ini, ingat dia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Allah pilih bagi orang-orang, ya, hamba-hamba dia yang ingin mengenal Allah, mengukuhkan akidah, maka dia lintasan itu datang daripada Allah, bukan daripada malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Sedangkan jika lintasan tersebut berkaitan dengan kebaikan zahir, kebaikan zahir ni maknanya kebaikan anggota-anggota zahir kita. Seperti nak menambahkan sunat-sunat, ya, nak menambahkan amalan sunat pada sembahyang, puasa, contoh memberi sedekah, ya, kemudian berbuat baik, ya, apa saja, nak beri nasihat daripada perkataan-perkataan, itu semua adalah kebaikan zahir. Dan perkara cabang. Perkara cabang ni cabang agama, ataupun dalam bahasa Arab dia sebut furu'uddin, cabang agama. Cabang agama ini ialah pada masalah mana? Masalah ibadat. Sebab kalau usuluddin, masalah itu akidah. Usul umbi, asas agama, itu tauhid, ilmu dia. Kalau furu'uddin, ilmunya fiqh. Jadi hal mana? Ibadat, muamalat, jinayat, munakahat, nikah kahwin dan sebagainya. Itu semua mengelokkan amalan-amalan zahir dan perkara-perkara cabang, yakni cabang agama ataupun kita kata ibadat dan lain-lain, maka ia daripada malaikat. Itu bisikan tu, ilham tu datang daripada malaikat. Masya Allah, ya. Jadi kita bersyukurlah, ya, Allah, ya, berserta dengan utusannya yakni malaikat, ya, datang membisikkan kebajikan. Kalau Allah, ya, kalau Imam Ghazali kata Allah memberikan lintasan kepada kita, menggemarkan kita untuk menambahkan keimanan kita, meningkatkan tahap-tahap keimanan kita, maka itu dari Allah. Dan malaikat bila dah mantap iman kita, Allah perkukuhkan, dia akan datang memberi ilham untuk kita membanyakkan amal. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Ini kita sedang membicarakan apa ni? Membicara nak membezakan lintasan hati yang baik sama ada datang dari malaikat ataupun daripada Allah. Tapi kita jangan terperangkap dengan tipu daya syaitan. Syaitan ini memang perangkap. Dalam kita harap lintasan hati itu datang kepada kita dalam bentuk kebaikan dari Allah dan malaikat, datang juga bisikan yang baik-baik daripada syaitan. Tetapi bisikan ini perangkap nak mengena. Di mana? Mari kita tengok. Jika lintasan kebaikan dalam dirimu
mempunyai unsur semangat, ya, semangat. Bukan lintasan kebaikan itu daripada rasa khasyah, yakni gerun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan daripada rasa membesar dan mengagungkan Allah. Ni dia terlintas main nak buat kebaikan, tapi semangat. Gitu. Takut semangat teh ayam, orang katakan, ya, semangat. Ya. Tapi bukan semangat itu datang daripada rasa gerun ke Allah, bukan daripada rasa nak membesarkan Allah. Dia datang dengan semangat. Jaga. Sebab apa? Sebab jika lintasan ini bersifat tergesa-gesa, tu dia jenis gopoh-gapah ni. Tu, ya, bukan dengan penuh berhati-hati, bukan penuh dengan cermat. Dia datang dalam gesa-gesa nak buat. Begitu. Ya. Berasa aman, maknanya dia tak berasa takut, ya, dan tanpa melihat kesan akibat perbuatan tersebut. Ya. Jadi dia bukan lahir daripada celik mata hati kita. Dan tanpa kesedaran ilmu. Nampak? Ni, semangat nak buat kebajikan bukan di atas kesedaran ilmu. Maka selalunya, kata Imam Al-Ghazali, ia daripada syaitan, bukan dari Allah, bukan daripada malaikat. Maka jauhilah. Ia disebutkan sebagai istidraj. Istidraj ni maknanya dorongan. Kalut nak buat kebajikan, nampak macam rupa kebajikan, tetapi tipu daya daripada syaitan. Contoh yang disebutkan istidraj ini. Kita buat sesuatu, tengok-tengok berjaya. Tapi yang kita buat itu bukanlah yang berjaya itu mengikut kaedah agama kita. Kadang-kadang nampak rupa kebaikan, tetapi perjalanannya tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh pemilikan dalam harta, ya, dapat dengan jalan haram, maka duduk rasa ini rezeki. Ini bahaya. Rasa ini macam rezeki kita, tapi kita tidak merujuk kepada sumber hukum agama ini benar atau tidak. Ya, kelang kabut buat tanpa ada fikiran berlandaskan kepada ilmu, tanpa ada rasa takut kepada Allah, nampak saja kebajikan. Maka jaga-jaga, kerana di situ perangkap daripada syaitan. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali dalam kitab ini juga, lintasan hati yang berlaku kepada diri kita terlintas nak buat sesuatu, jangan gopoh gapah, ya. Timbangkan dia kepada pertama hukum syarak. Agama benar kita buat atau tidak. Kalau terlintas nak buat bertentangan dengan agama, tinggalkan. Yang kedua, timbangkan kepada amalan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, yang baik-baik dalam agama, mereka buat atau tidak. Kalau kita tengok terlintas nak buat suatu, orang soleh tak buat, jangan buat. Yang ketiga, kalau tak bertemu dengan hukum syarak, tak bertemu dengan orang soleh ataupun amalan orang soleh, kata Imam Ghazali, tanya hati, tanya nafsu, tanya nafsu yang bergelora. Tak. Kalau nafsu kata buat, jangan buat. Kerana nafsu biasanya dia nak buat benda-benda yang tak elok. Itu kaedah kita rujuk dalam hal ini. Jadi biasanya kalau kita rujuk kepada agama, insya-Allah selamat. Kalau kita rujuk kepada perbuatan orang-orang soleh, ya, ulama-ulama akhir
insya-Allah mereka sangat berhati-hati, maka kita ambil contoh, selamat, ya. Baik. Jadi jaga tipu daya syaitan, ya. Nanti kita sekejap lagi kita akan masuk bagaimana perangkap syaitan. Termasuk perangkap syaitan ini dengan umpan kebaikan. Dengan umpan kebaikan. Macam kita duk tahan pangkap juga lah, ya. Tahan pangkap, kadang-kadang bubuh nampaklah umpan elok, tapi padanya pergi letakkan racun dan sebagainya, terkena, kan? Jadi kita harus berhati-hati, jangan gopoh. Nak buat sesuatu jangan semangat ataupun dorongan nafsu, ataupun jangan terbit daripada kesedaran ilmu, dan juga berhati-hati. Jika kamu dapati, kata Imam Ghazali, jika kamu dapati pula, maknanya diri kita ni, jika kamu dapati nafsu pula melawan dorongan kebaikan tersebut, dalam keadaan adanya rasa khosyah. Khosyah ni maknanya takut dan gerun kepada Allah. Bukan semata-mata semangat yang tergesa-gesa tadi, beserta tidak tergesa-gesa. Jadi ada keinginan diri kita, ya, untuk membuat sesuatu dalam keadaan rasa gerun ke Allah, timbul dari rasa kegerunan ke Allah, dan juga rasa membesarkan Allah, bukan jenis yang datang tiba-tiba secara gopoh gapah atau tergesa tanpa tilikkan dengan mata hati dan ilmu. Dia kata, serta memerhatikan akibat perbuatan tersebut. Jadi kita nak terlintas hati, kita dapat melihat akan kesan perbuatan yang terlintas tadi dengan ilmu, maka ketahuilah ia daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun daripada malaikat, maka lakukanlah. Maknanya bila terlintas dalam hati nak buat sesuatu dan kita sangat berhati-hati dalam menilai lintasan hati itu, sebab ada kesedaran, rasa gerun kepada Allah, ada rasa membesarkan Allah, serta berlandaskan ilmu yang kita ada dengan tilikkan mata hati kita, maka pada ketika itu buatlah kerana ia ilham yang datang dari Allah dan juga daripada malaikat, bukan lagi perangkap daripada syaitan. Baik, terusnya perangkap syaitan. Mari kita tengok bagaimanakah cara tipu daya dan pujukan syaitan. Ya. Bagaimanakah perjalanannya dan bagaimanakah contoh-contoh yang kita boleh ambil iktibar daripada susunan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dibahaskan tentang senjata buruan syaitan. Setelah kita dah bincang dah tempari bagaimana syaitan memburu kita, memburu hamba-hamba Allah dengan perangkap-perangkapnya. Kini dibahaskan pula tentang perangkap-perangkap syaitan untuk menjerat hamba sepanjang jalan ibadat. Ya, kita nak lepas daripada perangkap syaitan. Kalau kita tertewas, maknanya ibadat kita akan hancur, ibadat kita akan tertipu. Maka kita kena hati-hati dengan perangkap syaitan. Perangkap-perangkap syaitan ada 7 peringkat. Iaitu pertama. Mari kita tengok. Ia menghalang, ni cara dia ni, 7 peringkat ialah 7 cara syaitan memperangkapkan mangsa-mangsa. Pertama,
ia menghalang daripada melakukan ketaatan. Yakni ia syaitan. Syaitan nak menghalang kita daripada melakukan taat kepada Allah. Ini cara dia. Jika Allah Subhanahu wa taala memeliharamu, kalau Allah ni nak pelihara kita lah. Maknanya nak bagi kita buat ibadat dengan elok. Tak masuk dengan perangkap syaitan nak menghalang kita buat ibadat. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala memeliharakanmu, memeliharakan kita, kamu berkata, kita pun berkata kepada syaitan yang membisikkan, tak bagi kita buat taat ni. Ya, kita kata balik ya kepada syaitan. Ya, hati kita berkata kepada syaitan, ketaatan ini penting bagiku wahai syaitan. Dia bisik dah. Dia kata tak saduk lain sangatlah, tangguh-tangguh lah, macam-macam. Jadi kita kata apa? Ketaatan ini penting bagiku. Yakni ketaatan ini sangat-sangat aku berhajat padanya. Jadi ingat, jawab kepada syaitan begitu, kita kata aku memerlukan kepada taat kepada Allah Subhanahu. Kedua, kemudian bila dia tak dapat nak halang, nak buat taat juga, walaupun dia duk halang, kita nak buat juga. Ya. Jadi kemudian tindakan dia yang kedua, dia buat apa? Lalu ia syaitan menyuruh kepada penangguhan. Dia nampak kita ni tak makan lah, dengan bisikan dia supaya meninggalkan taat. Ya, dia cuba lagi. Dia kata apa? Dia bisik apa? Dia suruh kita tangguh. Tak apalah kalau nak buat pun, buatlah pelan-pelan, tangguh-tangguh dulu. Ya. Rasa nak main mengaji dah. Syaitan pula bisik, tangguh-tangguh dululah. Itu. Jaga dengan dia. Ya. Kalau kita semangat, dia kadang-kadang dia kata tundakan dulu, tangguh dulu ketaatan kepada masa yang lain. Dia akan cadanglah. Ini lintasan dia. Tapi jika Allah Subhanahu wa taala memeliharamu, tu kata Imam Ghazali, kalaulah Allah nak pelihara kita daripada perangkap syaitan ini, maka lalu kamu berkata, kita kena kata kat syaitan, kata macam mana? Saya tidak tahu bilakah ajalku, lalu saya perlu lakukan sekarang. Dia nak suruh kita tangguh, kita kata aku nak tahu bila ajalku. Boleh jadi petang ni, boleh jadi malam ni. Yang kau suruh aku duk tangguh bulan depan, engkau suruh aku duk tangguh tahun depan, engkau duk suruh aku tangguh. Aku tak tahu bila ajalku. Jadi jawab kepada bisikan syaitan begitu, maka syaitan pun gagal. Tapi kena ingat, syaitan mencuba lagi. Di mana? Yang ketiga pula. Kemudian ia syaitan, dia tak makan hak kedua, dia menyuruhmu kepada tergesa. Dia kata syaitan dia tengok suruh tangguh tak jadi, suruh tak buat pun dia buat, suruh dia tangguh pun tak jadi. Lah ni biak kat dia. Dia nak buat, kita suruh dia buat gopoh-gapah. Buat. Buat baik kelang kabut. Kemudian ia menyuruhmu kepada tergesa-gesa dalam amalan dengan alasan agar kamu dapat melakukan banyak amalan. Dia kata pakat buat. Dia suruh kita buat tak berhenti ni. Sebab tu kita kalau nak buat benda-benda tu jangan terlalu gopoh-gapah, jangan terlalu tamak. Kita susun pelan-pelan. Takut nanti atau penat kita jemu. Lagi bila kita jemu dah mula kita tak muat. Dia akan bagi perangkap kita macam-macam. Ya, keadaan syaitan ni. Jadi macam mana kita nak buat? Ya, tengok. Dia kata, padahal tujuannya bukanlah dia nak suruh kita buat segera tu bagus. Tetapi tujuannya ialah untuk kamu melakukan amalan secara tak sempurna.
semayang pun tak ada tumakninah. Tu. Dia kata pulun lah sikit, saya nak buat sunat-sunat dulu. Hak wajib penderah sikit pun tak apa. Danlah kita ni tak ada tumakninah. Bila tak ada tumakninah dalam beberapa perkara dalam amalan-amalan sembahyang, seperti tak ada tumakninah dalam rukuk, tak sah rukuk tu. Ya, mesti ada tumakninah. Ya, tunduk, kemudian tetap di dalam rukuk. Ya, itu tetap tak boleh. Turun tak ada, tetap bangun dah. Begitu juga tumakninah di dalam orang kata duduk keadaan kita sujud, duduk di dalam antara dua sujud. Begitulah semuanya memerlukan kepada ada tumakninah dia. Begitulah dalam takbiratul ihram, kita jangan gopoh-gapah sehingga tidak mendapat kesempurnaan, sebab syaitan ni memerangkapkan kita. Dia bisik kat kita, dia suruh kita laju-laju gopoh-gapah. Seperti yang kita sebutkan, ya, amalan yang dibuat dengan berhati-hati akan lebih sempurna daripada kita tergesa-gesa. Lalu jika Allah Subhanahu wa taala memeliharamu, kata Imam Ghazali, maka kamu akan menjawab kepada bisikan syaitan. Macam mana kita nak jawab kepada bisikan syaitan? Yang suruh syaitan suruh kita buat dengan tergesa-gesa, cakap kepada syaitan, cakap hati kita lah kepada syaitan, amalan sedikit, yakni amalan yang sedikit dengan sempurna, bagi tahu kat syaitan lebih baik daripada amalan banyak dengan berkurangan. Tu berkurangan ni maknanya kurang sempurna. Buat apa banyak tapi tak sempurna. Kalau boleh buat banyak sempurna tak apa, tapi jangan tergesa-gesa. Dan janganlah ya dalam kita dalam buat ibadat ini jangan sampai kita terperangkap dengan bisikan dia, supaya kita sampai kadang-kadang jadi kelam kabut, membawa kepada kebosanan pula. Ya, jaga, harus kita hati-hati. Keempat, mari kita tengok cara keempat tipu daya syaitan, perangkap syaitan. Ia akan menyuruhmu, yang keempat. Ia syaitan. Ya, bila dia tak dapat berjaya kepada perkara ketiga, kemudian ia syaitan akan menyuruhmu menyempurnakan amalan untuk menunjuk kepada manusia. Dia tengok kok ni pun tak makan, suruh buat kelam kabut, kok nak bagi kurang pahala pun tak berjaya juga. Dia buat dengan slow and steady dia, dengan penuh dengan orang kata tumakninahnya, dengan berhati-hatinya, dia tak makan. Maka dia bisik apa? Dia suruh kita menunjuk kepada manusia pula dah. Dia kata, orang-orang di sana banyak tak tahu ni kebaikan kamu ni. Jadi nak bisik supaya dia tahu apa? Sebab bila datang tidak ikhlas, bila datang ria, habis pahala ibadat. Dia nak cari jalan. Kemudian dia suruh kita untuk menunjukkan kepada manusia. Jadi dalam hal ini, jika Allah melihara kita, maka kita berkata kepada syaitan, tidak perlulah aku beramal untuk menunjuk kepada manusia. Adakah tidak cukup bagiku pandangan Allah kat manusia? Awak tak padankah dengan Allah saja tilik akan ibadatku? Ini. Jadi itu kita perlu kekuatan. Lawan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ni, dia ni adalah musuh dalaman kita. Syaitan bisik berlaga dengan hawa nafsu amarah bisu ni, yang nak lebih-lebih ni. Kalau orang tahu bagus juga. Jadi maka pada ketika itu syaitan pun berbisiklah pada hawa nafsu. Tapi kalau kita jaga hawa nafsu kita jawab kepada bisikan syaitan, aku tak perlu kepada pujian makhluk. Cukup bagi aku ialah daripada redha Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Kelima, nampak syaitan tak boleh nak menundukkan. Ya.
Mangsanya dengan bisikan yang dia terus memasang perangkap pada kelima. Jadi tuan-tuan, kita letak kepada diri kita masing-masing, kita nak orang kata nak cakap dengan syaitan kan ya. Tapi kita berhati-hati ya. Jadi kita tengok dekat mana yang lalu duk terkena ni, dekat mana. Jadi kita tahu ini perangkap kita kena buang ya. Kelima, syaitan ingin menjatuhkanmu ke dalam sifat ujub. Dia tengok kita tunjuk kepada manusia amalan kita, kita tak mau. Kita kata kita nak tunjuk ke Allah. Tak apa. Dia tengok tu, dia ada dia kata apa? Syaitan ingin menjatuhkan kita ke dalam sifat ujub, yakni ke dalam kebinasaan sifat ujub. Ujub ni sifat hati yang mazmumat, hati yang dikeji oleh Allah. Apa makna ujub? Ujub ini dalam bahasa Melayu disebutkan sebagai rasa menghairani. Orang Kedah kata apa? Perasan. Dia bisik bagi kita perasan. Ni perasan ni memang kadang-kadang kena dengan dia juga dah. Perasan taklah siapa hebat ni, bahagian menyampaikan ilmu ni boleh kat kita dah. Terperasan kadang-kadang. Kadang-kadang perasan aku ni lah yang banyak mengaji sekali, tak ada orang lain lah. Jadi perasan tak ada lah siapa yang rajin buat ingat melainkan akulah. Ini semua perangkap syaitan ni. Sebab apa? Itu dia panggil ujub. Ujub ni maknanya menghairankan diri. Dalam setengah kitab dia kata mencengangkan diri. Heran aku ni. Itu bahaya. Masuk dah. Ya? Jadi bila ada ujub, dosa besar ni. Ujub ni dosa besar. Siapa yang ada sifat ujub ni, dia ada dosa besar. Sebab apa? Dia tak nampak taufik Allah. Dia tak nampak kekuatan itu datang dari Allah. Ya, anugerah Allah. Dia nampak diri dia. Dia rasa ilmu dia. Dia rasa amalan dia. Dia rasa kepandaian dia. Dia rasa semua hak dia lah. Segak dia lah. Handsome dia lah. Semua. Ya, dia tak nampak yang Allah. Sebab apa? Syaitan dah mula masuk jarum dah. Jadi dia bagi seorang itu rasa hairan diri. Ujub ni satu sifat mazmumah, satu lagi takabur. Beza takabur dengan ujub. Ya, dua-dua sifat mazmumah. Dua-dua dosa besar. Kalau ada hati, ujub dan takabur. Cuma ujub ni dia makan sebelah. Kalau takabur, dia makan dua belah. Ujub ni, dia tak ada kenal mengenal orang, dia nak hina orang tak ada. Dia duduk serana berasa sorang-sorang dia. Sagi suluh-suluh cermin kan, berasa Allah naik pula begini. Dia berasa lenggang elok, dia bawa kitab, dia berasa dia macam-macam lah. Dia berasa dia dia sorang-sorang, dia tak kenal dengan orang. Tapi kalau takabur, dia makan dua belah. Mana dia makan dua belah? Dia berasa diri dia hebat, dia nak penjatuhkan orang. Hak ni lebih teruk lagi. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala dia nak mengharamkan orang yang takabur itu duduk dalam syurga. Sebab apa? Sebab takabur itu sifat yang sesuai hanya bagi Allah yang maha sempurna. Hamba jangan duk takabur. Jadi ujub sebelah tu pun dosa besar. Perasan pun tak boleh. Pasal apa? Lupa anugerah Allah. Jadi syaitan ni nak kacau, nak bagi kita berasa, nak bagi berasa kita ni. Itulah kadang-kadang sebab tu ulama-ulama duk pesan kat kita kalau kita sembahyang di depan orang ramai, jagalah diri kita, jangan sangat kita nak buat lain pada orang. Kalau ikut imam, ikutlah. Kadang-kadang ni, bukan semuanya orang kata tak boleh. Tapi tengok orang lah, kita yang lemah ni, kadang-kadang kita tunduk, ya, waktu semayang, dalam ramai-ramai, kita sujud, lebih pada sujud orang. Kadang-kadang lebih lama pada tu imam. Tu imam naik dah, kita duduk sujud lagi. Itu jaga bahagia. Kalau kita tak boleh tahan hati kita, jangan buat begitu. Sebab apa? Takut mai dalam hati ni perasan. Dalam ramai-ramai ni akulah yang lama sekali sujud.
Tu dia jaga. Ya. Begitu juga kadang-kadang kita duduk buat apa sesuatu yang kadang-kadang lain sedikit kepada dengan orang ramai. Jangan. Kalau nak buat lain sikit pada orang ramai, buat ketika kita berseorangan. Takut bila berseorangan tak buat pula. Tu maknanya terkena dah dengan penyakit ujub itu. Jadi harap-harap ada orang ramai, tak ada orang ramai, serupa. Tu janganlah kita kadang-kadang di dalam ramai-ramai kita nak buat pelik daripada orang. Tak disunatkan begitu. Disunatkan kita lama-lama itu ketika kita solat bersendirian di tempat bersembunyi. Itu. Tapi kalau dengan orang ramai, ya kita ikut serentak, ya ikutlah imam, ya jangan kita melebih takut bisikkan syaitan datang kepada kita, jadi kita boleh rosak. Baik. Jadi kalau dia bisik kepada kita supaya kita menghairankan diri atau mencengangkan diri ataupun menghairankan diri, maka jawablah kepada dia datang berbisik kepada dirimu. Apa syaitan kata? Alangkah besarnya nilai dirimu dengan segala ketaatan yang sempurna ini. Tu dia nak naik geli lah tu. Kalau dia dah main duk bisik tu, hebat sungguh dalam amalanmu ini. Jika Allah memeliharamu, kata Imam Ghazali, maka kamu akan berkata kepada syaitan, ini semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa daripada diriku. Tak boleh nak pergi juga. Syaitan kata, dia ni memang ilmu dia bagus, dia dapat pertolongan Allah. Yang kita habang, ni bukan daripada hebat aku. Ya, semua ni anugerah Allah. Jadi jangan terasa geli ataupun terasa terpesona ataupun terpaksa menghairankan diri dengan ni. Sebab ni usaha dia ni usaha yang kelima dah ni. Ya, dia nak merosakkan juga. Jaga. Ini semua adalah anugerah Allah dan tanpa daripada diriku. Apakah nilai amalan ini berbanding dengan nikmat Allah? Jawab kepada syaitan. Apakah nilai amalan ini berbanding dengan nikmat Allah dan berbanding maksiat yang telah banyak aku lakukan? Tunjukkan ya kepada syaitan, buat apa diri nak perasan-perasan ni? Malu ke Allah lah. Selama ni Allah yang bagi kekuatan aku boleh buat ni. Sedangkan aku ni dosa banyak lagi dengan Allah ni. Hang nak bagi aku bertambah dosa ke? Kalau boleh tempit kuat sikit. Tempit dalam hati lah ya. Jadi maknanya menolak godaan syaitan. Ini bagus ni kan. Kitab-kitab macam ni kita susun sebab kita menghadapi semua benda-benda ni ya. Jadi maknanya Allah Ta'ala dah bagi kat kita ada hawa nafsu. Ya. Kita ni manusia, kita bukan malaikat. Ya. Tapi ada kaedah-kaedah. InsyaAllah habis pada godaan syaitan, kita masuk pula godaan hawa nafsu. Ni lagi seronok lah. Pasal apa? Hawa nafsu ni duduk dalam diri kita. Kita pun seronok dengan dia. Kalau dia tak ada pun kita tak seronok. Tapi masalah dia kawan kita hak dalam ni, dia nak dia pun suruh tambah. Macam mana nak mendidik hawa nafsu? Tunggulah pada minggu hadapan. Jadi hari ini kita kena habis yang ni dulu sikit lagi. Yang keenam. Ni keenam. Setelah dia gagal dah sampai kelima tadi, tengok dia nak belit lagi ni. Yang keenam dia kata apa? Ia membawa tipu daya keenam syaitan ni. Iaitu yang paling besar. Ni kena jaga ni. Ada lagi sampai 7. Ya, yang keenam dia kata ini tipu daya yang besar. Ya, dengan berkata, jarum dia ni. Dia kata apa? Berusahalah dan beribadatlah dalam keadaan rahsia dan bersembunyi. Tadi hang bisik aku suruh bagi tahu kat orang ramai. Nampak? Hang suruh tunjuk lebih kepada orang ramai, nampak dah bersyarah kot tu, duk bisik kot tu tak makan. Hak ni pula hang bisik kat aku, elok sangat ni. Hak tak tunjuk ke orang ni. Elok.
Hang memang ikhlas betul dah, memang masuk dah. Tu Allahu Akbar, syaitan ni. Tengok ya. Pasal apa begini kalau kita baca dalam Al-Quran ya. Iblis ini sudah berikrar kepada Allah untuk menyesatkan anak-anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Ya, setelah dilaknatkan oleh Allah, ya, iblis ini, maka dia kata aku akan sesatkan anak cucu Nabi Adam, tak boleh ikut depan, aku main ikut belakang. Tak boleh kiri, aku main kanan. Tak boleh bawah, aku main atas. Dia tak try bawah, dia kira atas saja. Ya, dia penyuruh dia kata aku tak boleh depan, aku main ikut belakang. Tak boleh kiri, aku main ikut kanan. Kalau tak boleh juga, aku main ikut atas. Tu dia. Nampak? Tu. Sumpah daripada iblis. Allah menjawab kepada iblis, kamu bolehlah cuba, tapi hamba-hambaku yang lalai, habuan kau. Tapi hambaku yang mana sentiasa ingat kepada aku, mohon pertolongan Allah, mohon pertolonganku, mereka akan selamat. Jadi kena ingat, ini ikrar syaitan. Memang dia berdaya sungguh. Baik, yang kelima, dia bisik kat kita, dia kata apa? Berusahalah. Macam nak syarah, macam-macam khutbah pula. Berusahalah, beribadatlah dalam keadaan rahsia dan bersembunyi. Lalu dia kata, lalu Allah Subhanahu wa taala akan menzohirkannya dengan tanda-tanda dan sebagainya. Dia tambah pula. Dia kata, nanti harap Allah lah yang menzohirkan, nak tunjuk ke orang. Hang sengap-sengap. Tapi Allah akan tunjuk juga. Jadi kita ni jadi macam mana? Kita ni memang nak ikhlas dah. Tapi dia suruh duk harap-harap. Ya? Harap-harap ke Allah. Minta ke Allah. Ya Allah, aku dah sembunyilah ni. Tapi kalau boleh tunjuk-tunjuklah. Bukan aku buat. Engkau. Ini syaitan. Syaitan ini yang paling bahaya ni. Ya? Kalau nampak ada gambaran walaupun kita sembunyi tapi hati nak dizahirkan Allah kepada orang, itu dah masuk masuk jarum syaitan, ya. Jadi kena jaga-jaga ni, dia pandai sungguh, ya. Ini Allah bagi peluang kepada dia, tetapi Allah kata tidak akan tertewas hamba-hambaku yang betul, tidak melalaikan diri dan mengharapkan orang kata pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia menghasut, sikit lagi ya, minta kita sambung sikit lagi. Ia menghasut agar kamu seronok menyembunyikan amalan sehingga merasa kagum dengan dirimu yang ikhlas tersebut. Pula dah. Dia suruh kita kagum dengan kita yang ikhlas ni. Tu. Ia merupakan salah satu bentuk riak dan ujub juga. Kalau ada rasa kagum dengan ikhlas, ya, tapi dia bisik dalam hati. Hang dah ikhlas elok dah. Cara buat sembunyi ni siapa tak tahu ni. Ya, tapi kalau Allah bagi, itu habuan hang lah. Mesti hang kira seronok kan? Tu. Dia pandai dia belitkan ini supaya hilangkan kita punya pahala-pahala yang sepatutnya dapat. Jika Allah Subhanahu wa taala memeliharamu, kata Imam Ghazali, daripada perangkap syaitan ini, kamu akan berkata, kita akan berkata kepada syaitan, wahai yang dilaknat, wahai syaitan yang dilaknat oleh Allah, sehingga sekarang kamu datang untuk merosakkan amalanku. Sampai tani hang mai nak merosak amalanku. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hal. Jika dia inginkan, dia menzahirkan sesuatu. Jika dia inginkan, dia akan menyembunyikan sesuatu. Jika dia kendaki, dia akan jadikan diriku mulia. Dan jika dia kendaki pula, dialah yang akan jadi aku ini hina. Begitulah seterusnya, dan aku tidak peduli. Maknanya, aku serah semata-mata keikhlasanku kepada Allah. Apa yang Allah nak tentu bagi aku, apakah Allah yang nak berikan kepada aku, itu adalah habuan aku daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata payah makan. Kita tengok yang ketujuh lah, ya. 7. Kita ambil sedikit yang ketujuh. Baik. Maka yang ketujuh,
syaitan akan berbicara kepadamu tentang akidah. Dia belik mai ku akidah pula. Ni kena jaga ni. Itu kena mengaji akidah kuat-kuat ni, ya, supaya akidah kita tetap mantap, ya. Apa dia yang ketujuh ni? Syaitan akan berbicara kepadamu tentang akidah. Apa syaitan kata? Tidak berhajat bagimu. Dia bisik macam mana dia kata? Tidak berhajat bagimu kepada amal, kerana kalau kamu telah diciptakan sebagai seorang yang bahagia, maka meninggalkan amalan tidak akan memudaratkanmu. Adapun jika kamu diciptakan sebagai seorang yang celaka, maka tiada manfaat juga amalan yang kamu lakukan. Ini dia nak belit, dia nak sesat. Dia kata, hang ni duk kalut nak buat ibadat berapa lagi dah? Kalau Allah dah tulis dah bahawa hang ni mati ni dalam bahagia, hang dah akan bahagia dah. Tak payah duduk buat apa amalan lagi dah. Duk tambah-tambah amalan buat apa lagi dah. Sebab dah ditulis di Lauh Mahfuz dah macam tu. Tak lari lagi dah. Allahu Akbar. Ini dia nak belit akidah ni. Tu. Ataupun dia buat yang sebaliknya. Ya. Hang ni dah jahat-jahat dah. Dia kata. Kan? Jadi, tak usah duduk pi kok mana pun. Nah, kalau bangsa hang ni, neraka lah. Dia kata. Jadi, duk pulun buat apa lagi dah. Itu ketentuan Allah dah. Beletih ya. Dia duduk bagi celaru tang mana. Ini kita kena faham ni tentang qada dan qadar Allah. Kita kena mengaji sungguh rukun iman. Ya, lebih-lebih lagi yang ke-6 itu. Percaya kepada qada dan qadar Allah. Jangan bagi dia belit. Jadi jangan bagi dia belit. Kalau kata Allah dah tulis dah elok, tak payah ibadat pun tak apa dah. Sebab apa? Tetap dah dalam syurga. Tu. Kalau Allah Ta'ala dah tulis dah ahli neraka, tak usah duk pulun macam mana. Tetap dalam neraka lah. Tu. Jika Allah memeliharamu daripada tipu daya tersebut. Ni kalau Allah nak pelihara kita ni. Dan memang Allah Ta'ala sangat-sangat berharapkan kita kepada memohon kepada perlindungannya. Ya, Allah ajak kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung denganmu dengan Allah daripada syaitan yang kena kejam. Jadi kita kena minta perlindungan daripada Allah. Ya, tapi nak minta perlindungan daripada Allah, kita kenalah melalui jalan-jalan yang ditunjuk oleh Allah. Macam kita kata, kita nak minta kita ini Allah selamat daripada binatang buas. Jauhlah daripada binatang buas. Ni dak duduk ke tepi tu, cari pasal lah. Ya, begitulah. Lebih kurangnya. Jadi jika Allah memeliharamu daripada tipu daya tersebut, maka kamu akan berkata, sesungguhnya saya hamba. Aku ni hamba. Maka sebagai hamba, hendaklah saya menunaikan perintahnya, perintah Tuhan, untuk mengabdikan diri kepadanya, kepada Tuhan yang menjadikan aku, yakni Allah. Aku ni hamba. Apa diperintahkan oleh Tuhan, aku patuh. Adapun dia adalah Tuhan dan lebih mengetahui tentang ketuhanannya, lalu dia menghukum siapa dan melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Bukan kerana manfaat amal ataupun tidak. Aku bukan fikir aku buat amal ni kerana aku nak balasan daripada Allah apa yang aku buat. Tetapi aku buat ini dengan ikhlas kepada Allah. Itu Allah lah yang akan memberikan kepada aku. Dia kata, jika aku telah ditentukan seorang yang bahagia kelak di hari akhirat, maka tetap aku perlukan amalan ini untuk membesarkan Tuhanku, untuk menambahkan pahala dan ganjaranku. Tu kalau tak mau sebut orang kata ganjaran pahala pun, kita bagi tahu kerana Tuhan yang Maha Agung ini, patutkah aku ini orang kata melakukan maksiat kepadanya ataupun tidak melakukan apa-apa? Tidak. Aku perlu kepada
mentaatinya. Jika aku ditentukan sebagai seorang yang celaka di akhirat pula, aku tetap perlukan amal ketaatan ini agar aku tidak mencela diriku sendiri dan menyesal atas diriku. Kalaulah aku ditentukan juga bahawa sudah ditentukan Allah pada tempat yang tidak elok, tetapi aku redha dengan ketentuan Allah itu, tetapi tetap aku nak menjadikan amal ketaatan itu supaya aku tidak menyesal atas diriku. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri tidak akan menghukumku atas ketaatan sama sekali. Aku yakin bila aku taat kepada Allah, janji Allah, dia tidak akan mengazabkan hambanya yang benar-benar taat. Sesungguhnya jawab kepada syaitan, aku masuk ke neraka dalam keadaan aku taat Allah, lebih aku sukai berbanding dengan aku masuk ke syurga dalam keadaan aku menderhakainya. Masya Allah, tabarakallah. Penin juga syaitan ni, ya, hebat. Dia kata hamba ni nak belit kot ni pun tak jadi. Dia kata apa? Aku masuk ke neraka dalam keadaan mentaati Allah, lebih aku suka berbanding aku masuk ke syurga dalam keadaan aku derhaka Allah. Itu jawab kepada bisikan syaitan. Kita habis sikit saja. Bahkan sudah ada janji Allah bagi tahu kepada syaitan, bahkan sudah ada janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang taat bahawa dia akan masuk syurga dan selamat daripada neraka. Janji Allah aku yakini. Maka seseorang itu sebenarnya akan masuk syurga dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan amalannya. Maknanya kita masuk syurga ni bukan dengan amalan kita. Bagi tahu kepada syaitan, bisikannya, aku masuk syurga dengan rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Apabila kita mengetahui betapa liciknya syaitan ini, dah kita sedar dah bahawa liciknya syaitan dan perangkapnya ini, betapa bentuk perangkapnya, maka mintalah bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi syaitan, kerana tidak daya dan upaya melainkan dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi balik kepada kesimpulannya, nak lawan syaitan ini, pertama, kenal tipu daya dan perangkapnya, hati-hati. Yang keduanya, istiqamah dalam taat. Yang ketiganya, mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sudah mendaki banjaran ataupun bukit perangkap syaitan untuk kita terus ke depan melaksanakan ibadat kita, dan insya-Allah pertemuan kita yang akan datang ialah halangan yang keempat, yakni nafsu kita sendiri. Wallahu alam. Segala yang baik itu dari Allah, dan jika ada mana-mana kelemahan, maka itu adalah kelemahan diri saya. Saya minta maaf kerana hari ini terlajak sedikit masa bagi menghabiskan satu pasal yang panjang berhubung dengan banjaran ataupun gunung syaitan yang wajib kita daki, dan kita bersyukur kepada Allah kita sudah melepasinya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma arzuqna qabla al-maut tauba wa 'inda al-maut syahada wa ba'da al-maut jannata wa na'ima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu